Bila kita banyak ingatkan mati, maka ingatan kita kepada mati itu mampu menghapuskan dosa kita. Satunya, kita kena yakin ingat kepada mati itu sahaja pahala. Dia tak sama dengan ingat pasaraya. Ingat pasaraya, ingat filem semalam kita tengok, ingat drama pagi tadi tengok, itu tak berpahala. Tapi bila ingat saja kepada mati ni boleh pahala, kata Nabi SAW. Yang kedua, bila orang yang banyak ingat mati, maka apa peranan ingatan kita kepada mati ini untuk menyebabkan kita ini menjadi orang yang boleh dihilangkan, dibersihkan diri kita ni daripada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin imamil muttaqina wa qa'idid du'atil mujahidin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, summa amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul dan bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Dan mudah-mudahan perhimpunan kita ini, majlis kita ini mampu menggamit kerahmatan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan majlis ini juga menjadi asbab untuk kita didekatkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sekalian, kita menyambung kepada perbahasan kupasan kitab kita ini, iaitulah kitab yang membicarakan tentang hari kiamat, rahsia kematian, alam akhirat dan juga kiamat, yang disusun cantik dan sangat bermanfaat oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala alaihi. Dan kita menyambung kepada muka surat yang ke-23 yang kita meninggalkan kepada hadis Nabi SAW pada 2 minggu yang lalu. Sambungan Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikral mauti fa innahu yamhasu dzunub wa yuzhidu fid dunya. Yang bermaksud, kata Nabi SAW, perbanyakkanlah mengingati mati kerana dia dapat membersihkan dosa serta menjadikan diri zuhud terhadap dunia. Hadis riwayat Anas bin Malik. Sambungan sikit, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah maut menjadi pelajaran bagi seseorang dan menjadi pemisah antara seseorang dengan orang yang lain. Rasulullah SAW kemudiannya ditanya, adakah seseorang yang telah meninggal dunia dapat berkumpul bersama para syuhada? Maka baginda SAW menjawab, ya, iaitu orang yang mengingati kematian sebanyak 20 kali dalam sehari semalam. As-Sudi lalu membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah, iaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia, iaitu Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Maksud ayat tersebut iaitu mereka yang paling banyak mengingati kematian
dan sering melakukan amal soleh sebagai bekalan setelah kematian. Baik, kita berhenti situ dulu, kemudian kita kupas, kongsi sikit perbahasannya supaya ianya membantu kepada kita untuk menjadikan isi kitab yang disusun baik ini untuk kita menjadikannya sebagai pedoman dalam amalan kehidupan kita. Baik, pertama sekali berkait dengan hadis yang kita baca daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, "Akthiru dzikral mauti." Perbanyakkanlah olehmu wahai umat-umatku, kata Nabi, untuk mengingati mati. Pada 2 minggu yang lalu kita dah bahaskan beberapa lagi hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Nabi ingatkan kita untuk perbanyakkan ingat mati. Dan hari ini kita sambung satu lagi hadis yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab kita ini, iaitu hadis daripada Anas bin Malik, yang Nabi SAW pun memulakan hadis ini dengan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk perbanyakkanlah kita semua ingatkan mati. Kenapa? Kerana Nabi SAW menjanjikan sesuatu kepada kita, iaitu bila kita banyak ingat mati dalam kehidupan kita ini, maka kata Nabi, فَإِنَّهُ يَمْحَسُ الذُّنُوبِ. Kerana orang yang banyak mengingati mati itu, kata Nabi, maksudnya ialah ianya mati itu, ingatan kepada kematian itu, kata Nabi, mampu membersihkan diri seseorang itu daripada dosa. Kemudian kata Nabi lagi, وَيُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا, dan ingatan seseorang kepada kematian itu mampu menyebabkan orang itu berlaku zuhud kepada dunia. Jadi Nabi SAW suruh kita banyak ingatkan mati. Kerana kata Nabi, kerana bila kita banyak ingatkan mati, maka ingatan kita kepada mati itu mampu menghapuskan dosa kita. Satunya, kita kena yakin ingat kepada mati itu sahaja pahala. Dia tak sama dengan ingat pasaraya. Ingat pasaraya, ingat filem semalam kita tengok, ingat drama pagi tadi tengok, itu tak berpahala. Tapi bila ingat saja kepada mati ni boleh pahala, kata Nabi SAW. Yang kedua, bila orang yang banyak ingat mati, maka apa peranan ingatan kita kepada mati ini untuk menyebabkan kita ini menjadi orang yang boleh dihilangkan, dibersihkan diri kita ni daripada dosa. Karena sifat orang yang ingat mati ni ulama sebut ada 3. Orang yang sentiasa ingat mati ni, kata ulama, antaranya Imam Ad-Daqaq. Dia kata orang yang selalu mengingati mati, maka akan terlahir pada diri dia yang pertamanya ialah dia ini akan menjadi orang yang qulubuhum, yang hati mereka ini sentiasa qanaah. Orang yang banyak ingat mati ni akan jadi pada diri dia sentiasa hati dia ni sifat bersederhana. Hati orang yang bersederhana ni sentiasa rasa cukup dia. Orang yang hati dia ni qanaah sentiasa rasa cukup. Bila sentiasa hati dia rasa cukup, maka lahir sifat yang baik pada diri seorang Muslim itu, iaitu sifat meredai. Segala apa yang Allah tetap, yang Allah takdirkan kepada dia, dia sentiasa redha. Rupanya nak jadi orang yang hatinya qanaah, selalu bersentiasa, selalu sederhana, selalu rasa cukup, selalu rasa redha ni, antara jalannya mesti banyak ingat mati. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqaq, orang yang banyak ingat mati ni juga dia akan jadi apa? Dia akan jadi manusia yang akan bersegera kepada taubat. Bila orang ni sentiasa dia ingat mati, dalam akal dia banyak ingat mati sahaja, maka dia akan menjadi manusia yang sentiasa bersegera kepada taubat. Dia tidak akan menangguhkan taubat. Bersegera dia kepada taubat. Muhasabah diri dia, ingatkan dosa-dosa dia lampau, teringat saja dosa-dosa dia yang lampau, maka dia terus segerakan diri dia untuk melafazkan kalimah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imam Ad-Daqaq, orang yang selalu ingat mati ni, maka akan lahirlah satu sifat baik lagi pada diri seorang ni, dia akan menjadi manusia yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dia.
Jadi sebab itulah para ulama kaji, mengapa banyak sangat hadis yang kita temui Nabi suruh kita perbanyakkan ingat mati. Rupanya bukan sekadar ingatkan mati ini untuk melahirkan kita ni menjadi manusia yang sentiasa waspada saja. Tetapi rupanya ingatan kita kepada mati ini mampu menjadikan diri kita ini sebagai Muslim yang baik. Muslim yang baik adalah Muslim yang hati dia sentiasa redha kepada Allah. Muslim yang baik, hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang bila dia fikir sahaja tentang muhasabah diri dia, dia tak akan pilih jalan lain melainkan bersegera dia kepada taubat. Muslim yang baik, hamba Allah yang baik itu adalah hamba Allah yang bila dia nak buat apa-apa sahaja, dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sebab tu hadirin sekalian, rupa-rupanya ini peranan besarnya kepada kita apabila banyak ingatkan mati. Mungkin sebelum daripada ni kita bagus bukan tak bagus, elok bukan tak elok. Tetapi Nabi bagi motivasi kepada kita nak memperelokkan keislaman kita ni. Alang-alang dah jadi Islam, jadilah orang Islam yang paling berkualiti. Alang-alang kita beriman, berimanlah dengan iman yang cukup jitu dengan cukup jazam. Sebab tu hadirin sekalian, Nabi SAW sebut lagi. Kata Nabi SAW bila ditanya oleh salah seorang sahabat. Kalau tidak salah saya yang tanya ini ada seorang pemuda daripada Ansar. Yang ditanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang mati ni, adakah seorang yang telah meninggal dunia dapat berkumpul dengan para syuhada? Para syuhada ni apa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni adalah orang yang mati di atas jalan perjuangan syahid dia. Sama ada dia ni mati dalam pertempuran, peperangan. Yang dia ni di pihak tentera Islam lawan tentera kufar. Ataupun dia mati dalam jalan fi sabilillah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dia syahid. Dan orang yang mati syahid ni, dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar duduknya di dalam syurga nanti. Bahkan mereka akan duduk di bawah satu pohon yang sangat rimbun. Dan pohon tersebut dalam syurga nanti akan menjadi pohon rebutan oleh penghuni-penghuni dalam syurga. Nabi SAW sebut, Tuba li'abdin aqidina bi'inanin farasihi fi sabilillah. Tuba, ulama hadis membahaskan dua maksud dia. Yang pertama, makna tuba itu maknanya ialah bergembiralah. Yang kedua, makna tuba itu kata ulama hadis, makna tuba itu ialah pohon yang sangat rendang yang akan menjadi rebutan kepada penghuni-penghuni syurga nanti. Jadi bila kita tengok kupasan pada ulama hadis, makna perkataan tuba ini pertama maksudnya ialah bergembiralah kata Nabi. Yang kedua, pohon yang sangat rendang yang akan menjadi rebutan penghuni-penghuni di dalam syurga nanti ialah untuk golongan-golongan hak yang menginfakkan tali kenderaan mereka pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menginfakkan tali kenderaan dia di jalan Allah. Jadi dia ni ada harta dia. Ni bahasa zaman Nabi, tali kenderaan lah. Makna tali binatang tunggangan dia. Tali kuda, tali unta. Makna dia ada harta, dia ada kenderaan, kuda, unta dia ni. Maka dia bagi tali dia, dia serah tali unta ni yang melekat kat leher binatang tu pada orang-orang yang nak gunakan pada jalan Allah. Berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Dia kata Nabi bergembiralah pohon yang rendang tadi untuk golongan-golongan hak yang menyerahkan tali kenderaan mereka atau bahasa kita kunci kenderaan kita ni kepada orang yang akan digunakan ke jalan Allah berjuang berjihad. Hebatnya dia berjuang berjihad sampai harta yang ada pada diri dia ni pun dia bagi ke jalan perjuangan ni sampai ke tahap kata Nabi asy'ata ra'su. Hebatnya dia berjuang untuk memburu mati syahid sampai dalam keadaan dia tak sedar asy'ata ra'su, kusut masai rambut dia. Mughbiratin qadamahu kata Nabi. Punya dahsyatnya dia berjuang untuk memburu redha Allah, nak cari mati syahid ni sampai ke tahap kaki dia dah bergelumuran dengan debu-debu pasir pun dia tak sedar. Punya dahsyatnya bukan dia mewakafkan,
harta dia pada jalan perjuangan. Bahkan dia mewakafkan diri dia. Kusut masai rambut dia pun dia dah tak sedar. Kaki dia berlumuran dengan debu pasir pun dia dah tak sedar. Punya apa? Punya asyiknya dia memburu syahid. Sampailah kata Nabi, ikhlas mereka dalam perjuangan ni. Punya asyiknya nak buru mati syahid. Nak dapatkan ganjaran syurga Allah ni sampai ke tahap fa in kana fi saqah kana fi saqah. Bila diberikan tugas apa pun kepada mereka dalam memburu, dalam perjuangan memburu mati syahid ni, memburu syurga Allah ni, beri tugas apa pun dia tak ada, bersungut tak ada kata apa. In kana fi saqah kana fi saqah. Bila diberikan tugas kepada dia untuk duduk di barisan hak yang paling belakang sekali, maka di belakanglah posisi dia. Tak ada merungut-merungut, tak ada demand-demand. Tak maulah duduk belakang, nanti orang tak nampak, nanti tak popular, nanti tak masyhur. Kami nak soft depan sekali. Bagi tugas apa pun, Nabi suruh kerja apa pun, di situlah dia berdiri. Janji yang dia tahu, dia sedang memburu syahid. Fa in kana fi hirasata kana fi hirasah. Bila diberikan tugas bukan sebagai prajurit perang, tapi diberikan tugas untuk menjadi penjaga aja. Jadi guard dia untuk tolong jaga tentera-tentera dalam pertempuran. Bukan diberikan tugas dia untuk bertempur macam pejuang-pejuang yang hebat dah. Tapi tugas dia, kamu tukang jaga aja. Waktu tentera-tentera ni berehat, kamu tukang jaga. Di waktu malam kamu jaga. Kamu jadi guard dia. Tapi dia tahu, kerja yang dia buat ni sampai dia menggadaikan dunia dia untuk dia buru cari mati syahid, untuk dia memiliki tuba yang disebut oleh Nabi ni. Beri tugas apa pun di situlah dia. Maka kata Nabi, fatuba. Mereka lah orang yang akan memiliki kegembiraan hakiki di hari akhirat. Bahkan mereka lah yang akan memiliki pohon yang rindang di syurga Allah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni faham. Dia faham betapa mulianya golongan yang mati tergolong dalam golongan mati syahid. Wahai Rasulullah, adakah orang yang telah meninggal dunia ni dapat berkumpul dengan para syuhada? Nabi SAW jawab, ya. Jadi hadis ni sebelum kita nak perhabis, bila sahabat ni tanya Rasulullah, orang yang mati syahid ni hebat maksud dia. Jadi kalau kami yang mati ni, orang yang meninggal nanti dapat tak bertemu dan berkumpul dengan orang yang mati syahid ni? Kata Nabi, ya. Tapi kata Nabi, orang yang mati meninggalkan dunia dan dapat bertemu dan berkumpul dengan orang yang mati syahid adalah orang yang sehari semalam dia paling kurang 20 kali dia mengingati mati. Ini motivasi diri kita untuk mengingati mati. Maknanya besar sangat perintah Nabi kepada ingatlah mati. Perbanyakkanlah kita ingatkan mati. Kenapa? Kalau kita jadi orang yang sentiasa mengingati mati, perbanyakkan akal kita ingat kepada mati, maknanya kita akan menjadi orang yang sentiasa buat istiadat. Sentiasa akan buat persiapan yang sebaik-baiknya untuk bekalan selepas mati. Orang yang buat bekalan sebaik-baiknya, dia buat persiapan sebaik-baiknya sebelum mati ni adalah orang yang mati dia ni dimuliakan oleh Allah dan dapat berkumpul dengan orang yang mati mulia, iaitu mati syahid. Dah kalau kita ni orang kata apa-apa perang pun takut. Paling kurang banyak ingat mati. Atau kalau kami jenis berani Ustaz, bukan jenis penakut, pergilah buru mati syahid. Dan orang yang buru mati syahid sampai dia bertempur berjuang ni adalah orang yang pada diri dia kerana terlalu banyak dia mengingati mati, sebab itu dia pilih jalan perjuangan. Sebab tu orang yang mati, orang kata orang yang banyak ingatkan mati ni adalah Muslim yang sangat bermotivasi. Hadirin sekalian, sambung kita. Ini tak ada syarah panjang-panjang, no? Isyak masuk awal, SOP. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia, iaitu mati.
Itu merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah, namun mengandungi peringatan serta pesanan yang amat dalam nilainya. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seseorang untuk berangan-angan sehingga dia dapat hidup zuhud. Tetapi jiwa yang pasif serta hati yang lalai memerlukan peringatan yang berulang-ulang dan kata-kata yang indah. Sabda Rasulullah SAW, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Dulu waktu saya mengaji, saya ingat lagi guru saya, waktu bahas saja ayat ni, dia pernah mengulaskan perkataan za'iqah. Dia tengok ayat ni, kullu nafsin za'iqah. Za'iqatul maut. Maknanya apa? Kullu, tiap-tiap. Nafsin, diri ataupun nyawa ataupun orang yang hidup, za'iqah, pasti akan merasai al-maut, mati. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, tiap-tiap kita yang hidup ni pasti akan za'iqah, merasai mati. Jadi ada ulama yang mensyarahkan mengapa Allah Ta'ala sebut perkataan za'iqah ni. Kalau Allah Ta'ala sebut tiap-tiap manusia, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, pun kita faham. Tapi Allah letak juga perkataan za'iqah. Tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Maknanya apa? Ulama-ulama membahaskan kerana memang mati itu ada rasa. Kalau maksud pertama, semua kita ni pasti akan melalui kematian tu. Yang kedua, kata ulama tafsir, mati tu ada rasa dia. Itu kan, kita dah pernah bahas dah. Sebelum daripada ni, sebelum PKP dulu. Ada mati yang Allah Ta'ala hiasi dengan selazat-lazat, senikmat-nikmat kematian. Ada mati yang Allah hiasi kematian itu dengan seaib-aib, seburuk-buruk, sehina-hina kematian. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih dia mati selazat-lazatnya. Siapa? Kan Nabi sebut dalam hadis, antaranya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni, Nabi sebut, orang yang mati syahid, bila ditanya oleh malaikat, apakah benda yang kamu nak minta kepada Allah? Kata Nabi, orang yang mati syahid ni, dia tidak akan minta yang lain, melainkan dia minta sekali lagi nak rasa mati syahid tu. Dia dah mati dah. Merasai betapa lazatnya, nikmatnya, sedapnya mati syahid tu. Jadi bila ditanya oleh malaikat, selepas dia mati, kalau diberikan peluang apa yang kamu nak minta kepada Allah, maka dia jawab apa? Kalau diberikan keizinan, aku nak minta kepada Allah untuk aku dapat sekali lagi rasa kematian yang sangat melazatkan ni. Kalaulah kamu dapat, kata Nabi, malaikat tu bagi tahu pula kepada dia, kalau kamu dapat sekali lagi rasa nikmatnya mati syahid tu, maka ditanya lagi kepada kamu lepas mati, kamu nak minta apa pula? Maka kata Nabi, takkan ada benda lain yang dia akan jawab, melainkan dia akan sebut nak dapat sekali lagi rasa mati tadi tu. Ini kematian hak yang Allah Ta'ala bagi dia rasa senikmat-nikmat kematian. Mudah-mudahan kita berminatlah ke arah kematian tu. Amin. Dan ada pula yang mati dia sehina-hina, sedahsyat-dahsyat, seperit-perit kematian. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi buat bandingan orang yang beriman saat mati dia mudah. Dan orang yang tidak beriman, mati dia ni kata Nabi, waktu saat dia nak mati sahaja Allah Ta'ala memerintahkan 3 malaikat datang kepada dia. Yang pertama, Malikul Maut, malaikat yang akan cabut nyawa ni. Yang 2 lagi malaikat ni duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri dia, iaitu ialah malaikat, malaikah rahmah.
malaikat azab. Orang beriman, 2 malaikat rahmat. Iring malaikat maut ni. Duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri dia. Orang yang tak beriman, ahli maksiat, orang yang fasik, tak bertaubat pada Allah, permain, persenda agama Allah, pelekehkan syariat agama ni, kalau dia mati dalam keadaan tak bertaubat dia, sebelum dia mati, Allah nak bagi dia rasa dulu, periknya mati tu. Maka bersama dengan malaikat maut, datang jumpa dengan dia waktu tu, ialah 2 lagi malaikat azab. Duk satu belah kanan, duk satu belah kiri. Sambil mereka ni sebelum roh nyawa dia ni dicabut oleh malaikat maut, sambil 2 malaikat azab ni mencela dia. Ambil hang, padan muka hang, rasa hang, ajak muka hang. Ni bahasa Kedah lah, saya terjemah. Pelekeh pula. Kan waktu tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Allah tayang pula keadaan kepada kita. Waktu keadaan kita berhadapan dengan sakarat. Apa makna sakarat? Imam Qurtubi kata sakarat itu ada 2 makna. Pertama, makna sakarat itu ialah kemabukan yang sangat kemuncak. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, makna sakarat itu ialah keperitan, kepanasan yang teramat perit. Kita sebut sakaratul maut. Maknanya apa? Kemabukan yang sangat kemuncak di saat kematian. Sakaratul maut. Yang kedua, kepanasan yang sangat perit, panas dia di saat kita merasai mati. Itu dia sakarat. Waktu tu pula keperitan dan kemabukan yang sangat dahsyat waktu saat nak mati ni, maka Allah Ta'ala buka pula tayangan. Yang tayangan itu kita je yang nampak. Kalau kita ahli maksiat yang banyak buat maksiat dosa, waktu hidup kat dunia tak bertaubat, maka tayangan yang banyak kita nampak itu ialah kita melakukan dosa-dosa tersebut. Mari balik imbau dosa kita tahun sekian-sekian ni, umur sekian-sekian ni. Mari pula tayangan maksiat kita yang kita tak bertaubat. Waktu tu mari. Kalau kita ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, maka kalau banyak kita melakukan perkara yang baik, maka tayangan yang banyak menghantui kita waktu itu adalah amal-amal baik kita. Dah orang hak yang mati dalam keadaan ingkar kepada Allah ni, dah takut gerun dah nampak tayangan-tayangan tu. Nak bertaubat waktu tu pintu taubat tertutup dah. Bila roh dah sampai ke tahap halqum, itu dinamakan sakaratul maut, tak ada lagi dah taubat untuk kita. Nampak dah dosa-dosa. Ya Allah, dosa ni aku tak bertaubat pada Allah. Ya Allah, maksiat ni aku pernah buat dulu, tapi aku permain, persendakan taubat aku kepada Allah. Aku pelekeh je. Waktu tu betapa kita dihantui dengan apa yang kita buat. Mari 2 malaikat azab ni pula duk peleceh kita. Nampak tak? Padan muka hang, ajak muka hang. Sebab tu waktu tu yang betul-betul memahami keadaan itu adalah orang yang berhadapan dengan sakarat tu sahaja. Itu kan ulama-ulama ajak waktu tu benda yang paling afdal kita ajak ke telinga orang yang dalam keadaan sakarat itu ialah kalimah la ilaha illallah. Tapi kena ingat, marilah tok wali besar mana pun yang mari ke telinga kita waktu tu ajak kita. Tuan, kul, katakanlah la ilaha illallah. Marilah si alim mana pun yang mengajar kita. Tetapi waktu tu yang akan menentukan baik ataupun tak baik keadaan kita ialah apa yang kita buat, amal kita. Amal kita je waktu tu. Oh, perit. Makna memanglah mati itu ada rasa dia. Jadi bila kita ingatkan mati, mengaji sikit bab-bab mati ni rupanya ada rasa, maka kita termotivasi sebagai umat Islam untuk menempah kematian yang selazat-lazatnya. Kemudian ayat Allah Ta'ala ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala dah menyebut faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini maknanya ialah kejayaan, keuntungan yang paling hakiki. Ini kita dah nak masuk bulan 8 kan? Tak ingat kita lagu Allahyarham Sudirman tanggal 31 kan, merdeka kan?
Ayat ni ingatkan kita tentang erti maksud kemerdekaan yang hakiki. Apa kemerdekaan yang paling hakiki? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ni kita nak sambut merdeka, ingat ni dulu. Ini makna, ini erti daripada Allah. Nak tahu kemerdekaan yang paling hakiki, faman zuhziha 'anil nari, kata Allah. Barang siapa dari kalangan hamba-Ku yang aku pilih dia untuk dimerdekakan, diselamatkan daripada neraka. Bila dia aku pilih untuk dimerdekakan daripada neraka, diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannata, dan aku pilih dia tu pula untuk dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Ingat, kata Allah, itulah kemerdekaan, itulah kejayaan, itulah keuntungan, itulah kemenangan, itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Dan Allah ingatkan kita, itu yang paling hakiki. Kalau di dunia ini kita ada si pemburu kebahagiaan, ingat kebahagiaan hakiki, syurga. Selamat dari neraka. Kalau hari ini kita di dunia ada seorang yang memburu kebahagiaan, kebahagiaan hakiki, ini dia. Kalaulah di dunia, waktu kita hidup ni, kita adalah manusia yang sentiasa memburu keuntungan. Orang kata ada peluang untuk kau keuntungan di sini, kita ambil. Orang kata di sini pun kita ambil, pemburu keuntungan kita. Allah bagi tahu keuntungan hakikinya di sini. Kalau kamu adalah seorang yang memburu kebahagiaan dunia dan kamu rasa kamu memiliki kebahagiaan dunia tu. Kalau kamu adalah orang yang memburu keuntungan di dunia dan kamu rasa kamu memiliki keuntungan waktu hidup di dunia tu. Tapi jika kamu orang yang memiliki semua yang kamu buru, di akhirat kamu tidak memiliki syurga Allah dan kamu tidak selamat daripada neraka Allah, maka kamu adalah orang yang gagal. Walaupun di dunia orang ingat nama kamu orang yang berjaya. Orang senaraikan 100 orang yang paling berjaya di dunia. Nama kita nombor 1. Walaupun begitu kita duk ranking nombor 1. Senarai orang yang paling kaya dan berjaya di dunia. Tapi kalau di hari akhirat kita adalah orang yang Allah tak pilih kita dimerdekakan dari azab api neraka. Allah tak pilih kita masuk ke dalam syurga. Walaupun kita senarai paling atas di dunia, paling berjaya, paling kaya, paling bahagia, tapi di sana kitalah orang yang paling memiliki kerugian yang paling hakiki. Dan Allah ingatkan kita, kalau kita nak kemerdekaan yang paling hakiki ni, kejayaan dan keuntungan paling hakiki ni, Allah pesan senang je. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kata apa? Dan ingatlah bahawasanya kehidupan di dunia ini tiada lain hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu daya. Jangan tertipu kita dengan kesenangan, kemewahan, kelazatan dunia. Kerana kesenangan, kemewahan, kelazatan dunia ini adalah sesuatu yang memang Allah cipta untuk uji kita. Sama ada dengan ujian ini kita menjadi orang yang berjaya, selamat kita, ataupun kita menjadi golongan yang terpedaya, ghaflah, rugi, lalai kita. Kerana terlampau seronok kita, asyik kita memburu keuntungan dunia yang tak puas-puas, akhirnya kita terlepas kepada keuntungan hari akhirat. Sebab tu ambil kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kata hikmah dia dalam kitab Hikam. Apa kata Imam Ibn Atha'illah? Dia kata ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, orang yang tertipu dengan kenikmatan tipu daya dunia ini adalah orang yang ijtihaduka fima dhumina lak. Dia adalah orang yang terlalu berhempas pulas, terlalu bersungguh-sungguh untuk memburu sesuatu yang Allah dah bagi jaminan.
Nak tahu orang yang tertipu dan terpengaruh dengan tipu daya dunia ni, pertama sekali, dia adalah orang yang terlalu berhempas pulas, berusaha sehabis daya untuk memburu benda yang Allah dah bagi jaminan. Apa benda yang Allah dah bagi jaminan dah? Antaranya ialah rezeki kita, kekayaan kita, keuntungan kita di dunia. Bila Allah jamin? Allah dah mula bagi jaminan kepada kita ni bermula usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Waktu usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, fayunfaqu fihi ruh, ditiup masuk ruh ke dalam janin tersebut. Yang kedua, uktub rizqahu wa ajaluhu, dan ditulis siap-siap rezekinya dan tarikh matinya. Maknanya rezeki kita ni sepanjang hidup kita, kalau hari ni kita orang yang menceburi dalam dunia bisnes, untung, rugi yang dapat, yang terlepas ni semua dah tulis dah. Bila? Usia 4 bulan dulu dalam kandungan ibu. Sebab tu hari ni ada orang yang peras tonggeng dia. Pasal apa? Terlepas bisnes ni, terlepas tender ni. Kadang-kadang ada yang jenis nak bersaing, nak rebut tender ni, nak rebut bisnes ni, sampai buat zalim pula kepada rakan yang lain. Kenapa? Karena takut benda yang Allah dah bagi jaminan ni. Dunia ni huru-hara, berlaku perang, berlaku pembunuhan yang dahsyat, yang mengerikan. Antaranya kerana memburu benda yang dah Allah bagi jaminan dah. Tengok di Iraq, apa ramai umat Islam, rakyat Iraq yang terbunuh mati. Kenapa? Kerana hanya nak satu kuasa yang nak melebarkan lagi kuasa dia. Di saat umat Islam dibunuh beramai-ramai di Iraq, maka bergelen-gelen minyak daripada Iraq dibawa pulang ke Amerika. Berapa banyak kargo-kargo kapal terbang yang setiap hari duk bawa pulang emas daripada Iraq. Tuan-tuan ni boleh cek dalam internet semua tulis ya. Ramai. Jadi kenapa? Kerana benda yang Allah dah bagi jaminan. Rezeki, kekayaan, keuntungan. Wilayah, nak melebarkan wilayah. Kenapa? Kuasa. Kenapa nak sangat kuasa? Kerana bagi dia, bila dapat kuasa, maka dia boleh dapat harta. Benda ni harta berkaitan dengan rezeki yang Allah dah bagi jaminan. Bersungguh-sungguh kita. Ni cerita bab dunia, bab negara. Bersaing dengan negara untuk memburu kekayaan dunia. Besar tak apalah. Yang pelik ni tuan-tuan, orang meniaga ikan ya tepi jalan, niaga nasi lemak tepi jalan, pun ada khianat. Takkan tak tahu. Ni kan negara Malaysia, filem Melayu kan banyak cerita-cerita tu. Kalau kat tempat kami ada seorang sahabat saya tu, dia memang hak yang apa nama ni, Darushifa kan. 2 minggu lepas dia ada ikut saya main kuliah sini. Dia selalulah orang panggil tolong duk buat benda ni, orang jual ikan di tempat kami. Macam-macam orang buat. Cari-cari jumpa bunjut kuning. Tu baru jual ikan, berapa untung sangat, berapa ratus sangat untung. Nak bersaing tu, baru jual nasi lemak. Dia risau orang tak beli nasi lemak dia, beli kat orang lain. Risau. Macam-macam buat. Ni apa? Ni bab rezeki. Kan benda ni Allah dah bagi jaminan. Kita pernah dengar dah, anak memutuskan hubungan silaturahmi dia dengan ibu dia sendiri. Kenapa? Kerana harta yang ditinggalkan oleh ayah dia sendiri. Adik dengan kakak putus hubungan silaturahmi, isytihar, musuh sampai mati. Kenapa? Kerana berebut harta. Bukankah benda ni Allah dah bagi jaminan? Dah tulis dah. Bila 4 bulan kamu dalam kandungan ibu kamu, ni yang kamu akan dapat, yang ni yang kamu akan terlepas. Terlepas tu bukan kamu terlepas, tapi Allah dah tulis dia milik orang lain. Kerana Allah dah tulis dia rezeki orang lain. Dia rezeki kakak kamu, dia rezeki saudara kamu. Rezeki kamu yang Allah dah tulis untuk kamu, yang kamu dapat. Ni benda yang Allah dah bagi jaminan, tapi yang inilah kata Imam Ibn Atha'illah, kita buru sehabis daya upaya kita. Wa taqsiruka fima tuliba min
Tapi kalau kamu nak tahu pula orang yang tertipu dengan tipu daya dunia ni, sifat dia apa? Sifat dia pula yang kedua ialah dia tidak berhempas pulas untuk memburu sesuatu yang dia tak ada jamin lagi. Dia berusaha hempas pulas dia, gunakan keringat tulang pak kerat dia untuk memburu benda yang Allah bagi jamin dah. Tapi dia tak berhempas pulas untuk mencari, memburu sesuatu yang Allah tak bagi, tahu kat dia jaminan lagi. Apa dia? Ulama sebut yang pertama, keadaan di saat mati dia. Yang ni siapa pun tak ada jaminan lagi. Walaupun kita ustaz, walaupun kita jemaah, walaupun kita imam, walaupun kita makmum, walaupun kita pemimpin, walaupun kita rakyat, walaupun kita ayah ibu, walaupun kita anak, tak ada jaminan. Tak ada seorang pemimpin yang berdiri tegak di hadapan rakyat dia, dia bangun, dia bagi tahu dengan penuh bangga dan yakin, aku adalah orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada seorang pemimpin yang berani. Karena benda ni Nabi sebut dah. Yang berani ni Nabi seorang je. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam ila yaumil qiyamah. Akulah pemimpin dan penghulu kepada seluruh anak-anak Adam sampailah hari akhirat nanti. Hari ni pemimpin hebat macam mana pun di dunia ni dia tak berani mengaku gitu. Aku pemimpin yang hebat, aku dapat pimpin negara aku sehebat-hebatnya. Dan aku juga akan menjadi pemimpin yang hebat sampai hari akhirat nanti. Tak ada seorang pemimpin berani. Tapi Nabi berani. Makna hebat mana pun kita di dunia, benda kita tak tahu lagi jaminan kita. Macam mana keadaan rasa mati kita nanti. Yang kedua, yang kita tak tahu lagi bagaimana keadaan yang Allah tak bagi jaminan wawai kat kita ni. Antaranya ialah macam mana keadaan kita ba'dal maut, lepas mati. Macam mana keadaan kita tuan-tuan waktu kita menjadi penghuni kubur di malam yang pertama. Di saat yang pertama. Siapakah datang menemani kita waktu di saat kita kegelapan di tanah, di dalam kubur tu. Sama ada yang datang Al-Quran ataupun maksiat kita. Ini pasti mai. Sama ada Quran, amalan kita, amal soleh kita ataupun dosa maksiat kita. Tak ada jaminan kita. Macam mana keadaan kita hari yang kedua pula di tanah perkuburan tu. Bagi orang yang menguruskan kematian, kita tanya dia macam mana jenazah semalam, dia akan boleh cakap alhamdulillah selesai dah kita urus. Bagi yang mengurus, dia boleh sebut perkataan selesai. Tapi bagi si mati, sebenarnya dia baru memulakan saat detik pertama dia di alam baru. Yang memerlukan kepada bekalan persiapan dan amal dia yang akan bantu dia, teman dia sepanjang dia di alam barzakh. Ini kita semua nanti. Yang ni tak ada jaminan kita. Tapi yang ni yang kita tak berhempah pula untuk mencari keuntungan ataupun nak dapatkan jaminan ni. Yang kita cari buru yang Allah bagi jaminan wawai dah. Kalau begitulah kita, Imam Ibn Atta'illah sebut dia, dalilun alam timasil basirati minka. Kalau begitu sifat kamu, itu adalah tanda. Itu adalah dalil. Allah Ta'ala telah membutakan mata hati kamu. Dan sifat orang yang Allah dah butakan hati dia, antaranya ialah orang yang dia tak suka ingatkan kepada mati. Orang yang suka mengingati kematian adalah orang yang hati dia hidup. Seorang ulama masyhur di bumi Mesir, nama dia Imam, apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama ni? Saya ingat saya sebut. Masyhur dia. Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia pernah sebut, mati bukan musibah yang besar. Dalam kereta ni saya tulis kata-kata dia. Bila dah terikat dengan SOP kerana habis cepat ni, nota tulis tadi pun tak keluar. Baru tanya. Tapi dia dekat sini. InsyaAllah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, alim. Dia kata tuan-tuan, mati ni bukan musibah yang besar. Tetapi musibah yang paling besar ialah apabila Allah matikan hati kita daripada ada sifat takut kepada Allah.
Nabi suruh kita peringatkan ingat mati, perbanyak ingat mati. Paling kurang bila kita ingat mati, kita ingat persediaan dan persediaan kita untuk ada perasaan gerun takut kita kepada Allah. Orang yang hati dia hidup, hati dia ni sentiasa ingat takut pada Allah. Takut pada Allah tak sama macam takut kepada makhluk. Kalau kita jenis manusia yang takut kepada makhluk, maknanya apa? Kita akan sentiasa menjauhkan diri kita daripada makhluk tu. Kalau kita takut pada singa, kita tahu tempat tu ada singa, kita akan bawa diri kita jauh daripada singa. Pasal kita takut kat dia. Tapi orang yang hati dia takut kepada Allah, dia takkan jauhkan diri dia dari Allah. Lagi kuat ingatan takut dia kepada Allah, maka lagi kuat dia memburu jalan untuk dekat kepada Allah. Ini beza dia. Orang yang lebih subur ingatan kuat dia gerut takut pada Allah, maka akan lebih dekat dia merangkak mencari jalan mendekatkan diri pada Allah. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mati bukan musibah besar. Dan musibah yang besar itu ialah takut Allah pilih hati kita untuk dimatikan daripada ada rasa, ada sifat gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak. Hadirin sekalian, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, kalau ada yang nak memberikan sumbangan kepada sekolah kami ini, maka tuan-tuan boleh ubuh dalam tong yang disediakan selepas solat nanti. Di kami hadirin sekalian, anak yatim, fakir miskin, kita berikan pengajian secara percuma. Dan kami ingat tuan-tuan, ingatkan sekolah akan buka ni tahun depan. Di demai terkejut-terkejut ni kira agak sikit mengelupak lah kami tuan-tuan . Kebetulan pula kami baru saja diuji Allah Ta'ala, ribut, jadinya apa nama ni tuan-tuan, kantin kami ni pernah tumbangnya pokok sawit. Jadi dah lama dah tuan-tuan cari dana repair sikit-sikit. Jadi ingatkan cuti ni panjang. Maka try lah buat. Ingatkan tahun depan lah boleh siap. Jadi hadirin sekalian, tengok-tengok budak dah masuk dah hadirin sekalian. Dan 3 Ogos ni semua budak-budak akan masuk. Sekarang ni ada budak pondok dan juga budak di Ketampat. Jadi kami nak cari dana tuan-tuan untuk siapkan kantin sekolah ni. Dan sekarang ni kami hanya gunakan kemah. Kenopi, tukar masuk-masuk kat itu, budak-budak ambil makan, betul hadirin sekalian. Jadi tuan kalau ada rezeki lebih, Allah Ta'ala izinkan pada tuan-tuan, yang tuan-tuan tak tahu nak salurkan ke mana, maka kami tuan-tuan pelawar kepada tempat kami. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.